A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala atas keizinannya dan rahmatnya yang dapat menghimpunkan kita semula pada hari ini di dalam dewan ini. Semoga kita benar-benar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kelebihan dan anugerah yang Allah kurniakan bagi hamba-hambanya yang datang menuntut ilmu. Okey, terlalu banyak hadis-hadis tentang kelebihan menuntut ilmu ni. Saya yakin semua dah tahu. Okay? Dan insya-Allah kita doakan sangat Allah Taala berikan kita kelebihan-kelebihan tersebut, sebab dia ada sesuatu yang amat berharga yang tak boleh kita nak gandingkan, nak bandingkan dengan harta, kekayaan dan sebagainya. Baik, kita teruskan pembicaraan kita mengenai buku ni. Masing-masing ada buku kan? Al-Wara'. Okay? Siapa yang tak ada boleh minta kan ya. Kita dah sampai pada perkara yang ketujuh. Hari ni kita masuk perkara yang ke-8, perkara yang agak sensitif, jangan marah. Sebab yang ada sini pun ramai perempuan. Tapi perkara ni perempuan sensitif, lelaki yang bertanggungjawab. Jangan salah faham, jangan seronok. Okey? Kalau perempuan ni kalau perkara ini tak dapat kita jalankan, wanita tak dapat mengikutinya, yang binasanya lelaki. Kenapa? Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu ketua yang bertanggungjawab atas perempuan. Kalau perempuan dia rosak dalam bab ni, binasa lelaki. Kalau kita sebagai anak perempuan tak jaga perkara ni, ayah kita alim macam mana pun, imam kau segalanya, pergi umrah tiap-tiap tahun sekali, balik haji, dia tak untung. Itu juga suami kita. Kalau betul sayang kat suami, kat mak, kat ayah sebagainya, kena patuhi benda ni. Berat sikit ni, saya akan terangkan. Ambil kesempatan dengan tajuk ni, saya akan terangkan. Okay? Tidak mempamerkan isteri kepada lelaki yang bukan mahram. Dia bukan isteri je, tidak mempamerkan anak kita, anak perempuan kita, isteri kita, adik-beradik perempuan kita. Okay? Menjadi pameran, ditonton oleh mata-mata lelaki yang bukan mahram. Siapa dia bukan mahram ni? Al-ajnabi, al-ajanib, yang bukan daripada keluarga lelaki-lelaki yang tidak boleh dikahwininya. Kalau mahram ni dia orang yang boleh dikahwini. Kalau bukan mahram, yang mahram ni yang tidak boleh dikahwini. Yang bukan mahram dia tak boleh kahwin. Ini pun kadang-kadang kita ni, ala ustaz dia sepupu saya. Sepupu boleh kahwin tak sama sepupu? Boleh. Boleh kahwin sama sepupu. Tapi ada kata, dah, kita orang ni macam adik-beradik dah. Macam. Siapa yang bagi kau hak kata macam tu jadi ya? Benda macam kan? Ini macam apple, tapi bukan apple. Bukan apple lah tu. Kan? Ini macam adik-beradik. Bukan adik-beradik lah tu. Siapa yang bagi kita kuasa kata yang macam tu jadi betul? Tak boleh. Kena faham betul-betul perkara ni. Jadi, macam juga adik angkat, kakak angkat, mak angkat. Mana ada? Tapi kita, dia ni adik angkat saya ustaz sejak kecil, kami macam adik-beradik lah, tak ada apa-apa. Itu kata kita. Tapi inilah seronok sangat kan. Berhati-hati perkara macam ni. Tidak boleh memamerkan. Apa yang tak boleh pamerkan? Aurahnya. Apa tu aurat wanita? Persoalannya. Apa dia aurah wanita? Okay? Allah SWT firman, banyaklah ayat kan. Antaranya wala yubdina zinatahunna, janganlah kamu menampakkan akan perhiasan kamu. Zina, ayat ni umum. Zinah ni ada dua, perhiasan ada dua. Perhiasan yang selalu bentuk semula jadi, iaitu tubuh badan kita, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ini cerita perempuan. Itu zina yang pertama. Okay? Zina kedua, zina yang bukan semula jadi, dia dijadi-jadikan. Maknanya yang dibuat-buat. Okay? Pakaian dia, solek-molek dia, apa benda-benda aksesori dia, anting-anting,
gelang tangan, gelang kaki. Okay, so ada dua perkara bab aurah wanita ni. Asal makna aurah ni benda yang kena tutup. Kalau tak tutup dia malu, dia aib. Aurah tu kaiban. Asalnya itu maknanya kaiban, benda yang kena tutup. Jadi bila kata aurah wanita, perkara yang perlu ditutup, tidak diperlihatkan oleh wanita kepada lelaki bukan mahramnya. Begitu juga balik pada lelaki. Aurat lelaki, perkara yang tak boleh dipamerkan, ditunjukkan kepada orang lain yang bukan wanita, yang bukan mahram dia. Jadi aurat wanita ni apa? Nabi kata al-mar'atu kulluha aurah. Perempuan itu semuanya aurat. Itu hadis umum. Kemudian datang hadis berkaitan dengan Asma binti Abu Bakar, kakak kepada Aisyah. Satu hari dia masuk rumah Nabi, kan, abang ipar dia Nabi tu tak? Nabi tu abang ipar main-main. Kan, bukan kalau abang ipar kita sultan, bapa aku sultan. Ini Nabi ni, dia pakai pakaian yang agak nipis, nampak bentuk badan dia. Maka Nabi paling berkata tidak layak bagi wanita yang telah baligh menampakkan suatu daripada dirinya kecuali tapak tangan dan muka. Jadi hadis ini mengkhususkan hadis yang pertama tadi. Hadis pertama kata semuanya aurah. Okey. Jadi hadis yang ini pula dia kata tak. Nabi kata kecuali muka dan dua tapak tangan. Jadi kita ambil yang kedua. Perempuan ni semuanya aurah, mesti ditutup di depan mata orang yang bukan mahram. Okey. Kecuali muka dan dua tapak tangannya. Okey. Tapak tangan ni dan muka. Kemudian datang ayat pula, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai wanita, jangan kamu berhias, bersolek, bermakeup seperti makeup orang-orang jahiliah, wanita-wanita jahiliah dahulu. Di sini datang timbul makeup biasa kat mana? Muka. Timbul isu muka pula. Muka. Habis kalau muka yang boleh dipamerkan kepada bukan mahram ialah muka yang tidak bersolek, yang belum ada bedak-bedak tu yang macam-macam warna, pejak mata biru, buka mata merah tu, hijau tu kan, yang tak dia naik ke atas pipi bagi nampak macam telur kat sini kan macam-macam cara dia buat kan. Muka macam tu yang dibenarkan. Biasanya muka macam tu muka dalam rumah lah kan. Bini kita dalam rumah macam tu lah, dia keluar rumah lain dia, kau ni bini aku ke? Pasal dia cover habis muka dia, jerawat ni semua hilang, jeragat tak nampak kan. Malam tadi kita tidur sebelah dia, kita ini orang ke jalan raya kan. Tapi dia keluar rumah, kenapa jadi macam tu? Dia keluar rumah tu, kalau pergi tempat bersama kita, tempat bersama mahram, tak ada masalah. Tapi kita keluar rumah, kita pergi, walaupun kita pergi Segi ke, kita pergi kedai sebelah ni ke, turun bawah kedai apa pun, ada lelaki-lelaki bukan mahram. Bila dia tengok kita, dia pun dah tak kenal, ini betul ke makcik yang duduk atas tu? Lain macam makcik ni, kata dia. Nampak tak? Allah larang. Jadi solek tu kadang-kadang menyebabkan wanita tak boleh tunjukkan muka dia yang asalnya boleh, kerana bersolek. Kalau muka tak solek, orang tak pandang. Dah bersolek, dengan hantu syaitan memandang. Bukan dia orang je kan? Hantu syaitan memandang. Itu ceritanya. Jadi secara umum macam tu tentang aurat ni. Saya tak pergi detail, saya secara umum macam tu. Tak boleh sebagai seorang wanita, seorang lelaki membenarkan wanita di bawah tanggungjawab dia untuk diperlihatkan sebarang yang berkaitan dengan aurah, perhiasan dia. Baju yang cantik, tudung yang cantik, itu semua perhiasan. Habis nak macam mana ustaz? Hukum asalnya yang cantik-cantik ni, tudung yang cantik, yang mahal ni pun tak boleh tunjuk. Kena pakai sesuatu yang panggil jilbab. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dia boleh pakai, perempuan memang suka cantik-cantik, tudung cantik, semua nak berlilap-lilap, semua suka hati dia lah. Memang tu dia. Kalau lelaki pakai macam tu nak nampak tak? Dan ini perempuan memang sesuai untuk dia. Memang itu Allah jadikan dia. Dia nak pakai tudung cantik macam mana pun, berlilap-lilap sana sini, gantung, ikut hak dia. Tapi bila dia keluar daripada rumah dan dia akan berhadapan dengan lelaki-lelaki bukan mahram, maka dia nak labuhkan jilbab. Jilbab ni satu pakaian yang menutup semuanya itu. Menutup semuanya itu. Jadi kalau ikutkan nas ni, saya beritahu dulu, jangan marah. Siapa yang keluar macam kita ni semua ni, tak tutup aurat.
Tahu tak? Tak tutup aurat. Kita semua ni tak tutup aurat. Sebab itu tudung kita tak ada bunga-bunga, orang tengok, cantiknya, ini model mana? Ini aku beli kan. Tertarik tak? Sebab zina ni apa maknanya? Suatu yang menarik. Kalau tak tarik dia tak panggil zina. Allah suruh tutup suatu yang menarik pandangan. Sama-sama perempuan pun eloknya ditutup. Yang itu bunga palsu. Aku punya sulam. Ini dibeli kat Medin ni. Tahu tak? Kau boleh pakai aku, kau tahu tak? Aku anak aku, dia kerja, dia belikan aku. Apa lagi daripada mata lelaki. Daripada dia tak nak tengok kita, oleh kerana sebab kilat-kilat di muka kita tu, dia tengok. Sebab tu je, sebab yang menarik tu, tudung lain macam, lilitnya tu lain macam lilit. Bertingkat-tingkat. Kan? Daripada nampak kalau pakai tudung biasa tu dia tak tarik, tapi tengok, pakai tudung macam lagi cantik dia ni. Betul tak? Perempuan ni kalau tak pakai tudung memang dia tak cantik. Kalau pakai tudung cantik, betul tak? Allah suruh tutup cantik tu. Jadi tudung ni bukan jilbab, minta maaf. Kecuali tudung itu labuh dan tidak ada sebarang perhiasan. Warnanya tidak menyerlah. Ini tak kita berjilbab tapi nak kelihatan anggun. Selalu dengar tak? Itu beza dengan apa yang Allah nak. Nak berjilbab tapi kelihatan anggun. Muslimah yang berkredibiliti katanya. Jadi busana yang menampakkan wanita yang berkredibiliti. Itu yang tak mau nampak tu. Allah tak mau kita ni nampak pada lelaki lain. Kita ni adalah anak kepada si fulan. Biarlah si fulan itu yang melihat kita anak dia yang berkredibiliti, yang cantik dan menarik. Kita adalah suami kepada si fulan. Kita ni menunjukkan semuanya itu pada si fulan. Tapi hari ni kita tak tunjuk pada si fulan itu. Suami kita dia tak nampak kita seperti mana yang sepatutnya. Masa mula-mula kahwin dulu je lah. Kan? Lepas dah kahwin, bukan sini orang lain. Dah tak ada rupa tu dah. Jadi itu makna aurat. Tutup segala bentuk perhiasan. Jadi saya bagi tahu, yang kita pakai ni adalah pakaian orang Melayu, kita bersopan lah. Mujur bertudung. Kan? Alhamdulillah sopan. Kalau free hair tu nampak sangat dia ni. Tapi bagus bertudung. Tapi kita belum masuk bab menutup aurat. Kecuali wanita-wanita yang dah tua. Dah tua. Kan? Allah benarkan dia tak pakai jilbab. Bukan tak pakai pakaian. Berkembar, dah tua. Dah. Bukan macam tu. Salah faham orang Melayu. Allah kata tak perlu pakai jilbab. Dia dah tua. Dia sendiri pun tak ada nafsu. Orang lain tengok, walaupun dia cat pakai cat ICI pun orang tak kenan tengok dia. Itu lain cerita. Kan? Bukan pakai makeup dia cat, dia pakai cat yang glowing tu. Tak jadi, dia dah tua. Orang tak tengok dia. Kecuali, tapi dia masih kena berpakaian. Bukan makna dia boleh tak berpakaian dah tua. Dah. Sebab itu muruah. Itu isu maruah, harga diri. Jadi kalau ada kadang-kadang orang tua-tua kat kampung ni, dia biarnya berpakaian, pakai kemban, duduk kat luar ambil angin katanya. Alah ustaz dah tua, kena pakaikan tudung juga. Kecuali jadi orang tua, betul-betul tua, dia boleh keluar tanpa jilbab. Orang yang tak tua, yang rasa muda walaupun dah tua, dia kena berjilbab. Itu tanggungjawab kita bang. Yang ini tanggungjawab besar. Nak bagi makan anak, kita dah berjaya dah bagi makan. Tapi nak menjaga maruah ni, bab jangan jadi pameran pada lelaki. Kita pun malu kalau anak tak cantik. Kita malu kalau anak kita berkahwin, memang dia betul-betul jadi patung pameran, jadi berhala yang ditonton oleh manusia. Betul tak? Habis belanja untuk make up dia, belanja habis kuku apa semua dia cukur itu ini semua. Bukan sinilah orang lain buat. Tempat letak tempat dia nak duduk, orang tengok tu buat kenduri. Pagi tadi sebelum semua datang, ustaz dah baca doa dah, bukan main panjang ucap baca doa. Betul tak? Bukan Ustaz Razak lah, ustaz lain. Baca doa bukan main. Sebut. Lepas tu datang pengantin, ya Allah, dalam keadaan yang Allah murkai. Tak sembahyang, tak apa. Macam nak sembahyang, tebal lah. Habis tebal. Itu solek, tabarruj, tak dibenarkan kepada. Jadi kalau kita nak bergincu sekalipun untuk suami kita, nak berbedak untuk suami kita. Suami janganlah pula kata, dah tua kau nak bergincu buat apanya? Nyampah aku dah. Itulah dia nak buat untuk kita lah. Untuk siapa lagi dia nak buat?
Dan memang perempuan dia nak macam tu. Biarlah dia bermakeup, dia masak, dia goreng ikan, bukan bau ikan pun dia berbekat makeup, biarlah. Jangan larang dia. Bila larang itulah dia keluar, dia pakai. Ini kita kena bagi tahu. Dosa besar ya. Membuka aurat ni, tidak menutup aurat ni dosa besar, bukan dosa kecil. Bukan dosa kecil yang boleh habis dengan kita berwuduk, dengan kita bersedekah. Dia perlu pada taubat. Taubatan nasuha. Okay? Jadi ini nasihat saya. Ustaz, kalau semua macam tu jadi ustazah lah. Takut. Menutup aurat ni bukan Allah kata untuk ustazah. Untuk wanita-wanita yang beriman. Okay? Jaga. Sayang kat mak ayah, sayang kat atuk, sayang kat suami. Jagalah benda ni. Okay? Selagi, kalau kita dah jalankan tugas kita, mereka tak buat, kita tetap memberi peringatan, itu antara mereka dengan Allah. Tapi kita biasa tak sampai hati nak tegur. Bahkan kita berbangga, isteri aku cantik. Kau tengok isteri aku. Allah. Kalau berjalan dengan isteri yang bersolek tu, rasa macam dunia aku yang punya. Kan? Kita rasa macam tu. Itulah. Dunia kita dapat dah, akhirat macam mana? Na'udzubillah min zalik. Okey, kita tengok buku tu. Tajuk dia, muka surat 7, muka surat berapa ni? Muka 4. Perkara yang ke-8. Tidak mempamerkan isteri kepada lelaki, pada lelaki lain yang bukan mahram. Saya dah beritahu apa nama mahram. Mahram ni yang bukan mahram maknanya yang kita boleh kahwin dengan dia. Okay. Seharusnya seorang suami menjaga isterinya dari menjadi santapan mata para lelaki lain yang bukan mahramnya. Macam mana cara yang paling selamat perempuan tak dilihat orang lain? Ikut perintah Allah, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kamu banyak duduk diam di rumah kamu. Tak payahlah nak keluar-keluar. Kalau kamu ada keperluan nak keluar, wala tabarrajna, jangan dengan bersolek. Jangan dengan mempamerkan solekan kamu. Bukan tak boleh keluar. Boleh keluar, tapi benar-benar ada keperluan. Keluar wanita mesti bersama mahram. Mahram pula, biar mahram yang dah balik. Jangan anak dara kita keluar, pergi jumpa kawan lelaki dia, bawa adik dia umur 3 tahun. Bang nak jumpa kawan lelaki perempuan, lelaki. Kenapa nak bincang, nak study? Tak boleh. Allah, saya bawa adik ni. Pergilah. Adik 3 tahun, apa dia tahu? Dia bagi aiskrim sebatang kat dia, senyaplah dia. Yang balik, yang berakal, yang tahu hukum hakam pergaulan wanita dan lelaki. Faham tak? Kita ni bab macam ni inilah. Kita buat sembahyang, alhamdulillah sembahyang. Bimbang tadi kan, terlambat, terlewatkan sembahyang, baguslah tu. Tapi dosa besar seperti ini besok menyebabkan solat kita tu besok ditimbang-timbang, tak dapat nolong kita besok di akhirat. Tak dapat nolong suami kita, tak dapat nolong mak bapak kita besok di akhirat. Tak dapat tolong. Sebab kita sembahyang 5 waktu je, yang kita tak tahu aurat berwaktu-waktu. Betul tak? Bayangkan tu. Jangan mesti, kalau 2 marhalah, itu pendapat yang paling tepat lah, paling masyhur. 2 marhalah perjalanan wanita diharamkan berjalan tanpa mahram. Anak kita belajar kat Penang, perempuan, University Science Malaysia. Apa hukum dia? Berat ustaz ni. Dah bukan saya kata ya, pasal 2 marhalah tu kita mazhab Syafi'i kan. Imam Syafi'i ni keputusan dalam mazhab Syafi'i, fatwa dia. Dia tak boleh pergi mana-mana kecuali dengan mahram. Hingga tu Imam Syafi'i tak kata tak wajib wanita yang pergi haji tanpa mahram, tak wajib. Dia tak sampai istita'ah, dia tak wajib pergi. Walaupun ada pandangan yang kemudiannya kata boleh pergi tapi bersyarat dia mesti bersama wanita-wanita yang siqah, yang dipercayai. Bukan menumpang mahram dengan lelaki orang lain. Hari ni kita pergi umrah tak ada mahram, tumpang dengan lelaki lain. Itu menipu. Yang dibenarkan pergi dalam satu rombongan wanita yang mempunyai mahram, okay? Dan dia letakkan bersama perempuan-perempuan yang siqah yang akan menjaga dia daripada berbagai fitnah. Hari ni dah dia faham lain. Jumpa kat airport, saya pernah pergi umrah kat airport, tiba-tiba, ustaz boleh saya tumpang tak nama si Pulanah ni? Kenapa jadi mahram? Tak boleh. Kalau saya kahwin dengan dia pun saya jadi mahram. Mana boleh dia tiba-tiba masuk dalam pasport saya, buat surat sign? Dosa. Tak boleh. Haji saja yang dibenarkan menumpang tu. Haji saja. Pasal itu satu rukun. Umrah
biasa-biasa, no. Wah, bagak orang buat travel agent marah dengan saya ni. Tapi itu realiti hukum. Tak boleh. Ustaz, sekarang Saudi pun bagi perempuan boleh pergi kalau umur berapa tahun ke atas. Itu Saudi, bukan Quran hadis. Dia pun bisnes sekarang ni, dia tahu itu pendapatan negara. Betul tak? Pendapatan, sumber pendapatan, dia tak mau bergantung pada minyak sekarang ni, dia bergantung pada pelancongan. Kalau kita takut pada Allah, walaupun Saudi kata datanglah, tak tutup aurat pun boleh datang buat tawaf dekat Mekah tu, masuk je lah, walaupun sajak dan game boleh masuk, tak masalah. Pergilah ikut dia. Kita akan mati bertemu Allah ke bertemu Saudi. Itu biasanya kalau ada akidah. Orang ada akidah, dia ikut apa yang Allah tetapkan. Orang tak ada akidah, agama dia ikut nafsu dia. Beza kan? Kita nak Allah, bukan nak apa yang kita nak. Jadi kena jaga. Belajar jauh-jauh tu pun kena berhati-hati. Walaupun belajarnya belajar agama. Macam-macam fitnah berlaku di luar, walaupun belajar agama. Kita tak tahu anak-anak kita apa dia buat. Kita tak tahu. Sedangkan Allah tahu dan dia akan bertanggungjawabkan kepada kita. Kita tak tahu macam ni ustaz, perempuan duduk dalam rumah ada dapur je ke? Tak, boleh. Boleh belajar, tapi kena bertanggungjawab. Kita kena pastikan, kita kena tuntut. Kita yang bimbangnya anak kita tak masuk universiti. Bukan bimbang anak kita buat apa di universiti. Anak perempuan pula tu. Bila tengoklah anak perempuan sekarang macam mana masuk universiti, campus life. Akak-akak tak pernah masuk universiti kan? Saya pernah masuk universiti, saya tahulah campus life. Kehidupan universiti ni lain dia, lain. Bebas. Universiti ni bebas. Dulu universiti ada 4-3-4 je kat Malaysia. Sekarang toleh kiri ada universiti, toleh kanan universiti. Dulu orang kampung seorang 2 je masuk universiti. Sekali masuk universiti satu kampung hantar satu bah lagi hantar tak? Macam pergi haji hantar. Sekarang anak engkau pun masuk universiti, anak dia masuk universiti, semua orang boleh masuk universiti. Bukan macam masuk pasar, semua nak masuk lah. Janji bayar. Kan? Janji sanggup berhutang, PTN kan? Boleh tak? Sanggup sign surat PTPN, merayu kat zakat, dapat duit, pergi belajar. Betul? Lagi senang masuk universiti daripada masuk pasar sekarang. Masuk pasar kena ada sijil. Vaksin. Contohnya lah okey. Menjadi santapan lelaki yang bukan mahramnya. Seharusnya seorang suami menjaga isterinya dari menjadi santapan mata para lelaki yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, al-ainu tazni wal qalbu yazni fazina al-ainin nazar wa zina al-qalbi tamanni wal farju yusaddiqu ma hunalika aw yukazzibuhu. Mata itu berzina apabila mata itu melihat wanita yang bukan mahramnya atau perempuan melihat lelaki bukan mahramnya. Berzina itu pun dianggap dosa seperti dosa zina. Dia akan membawa berzina, asbab, faktor. Okey? Begitu juga hati berzina bila terbayang si pulanah tu. Tadi aku nampak budak tu cantik dia. Anak perempuan kita pula teringat idol dia, artis-artis kesayangan dia, lelaki-lelaki tu gambar pula letak depan rumah. Dalam WhatsApp dia telefon dia bukan gambar mak ayah dia. Gambar siapa tu? Cuba tengok betul. Kadang kat sini gambar Korea. Lelaki Korea. Yang di tatapan dia, kenangan dia. Apa jadi bila mata tu dah jatuh, hati dah terkenang? Nabi kata wal farju yusaddiqu. Malu nak terjemah ni. Kemaluan dia akan membenarkan apa yang dia mahu itu. Kalau dia ajak jumpa seronok lagi. Dapat jumpa kekasih dia, orang yang dia dapat bergambar dengan artis Korea. Ya Allah, menggeletik macam kena karen tu. Dah tak ada malu dah kan? Dapat jumpa artis kesayangan dia, dapat ambil gambar bersama, selfie. Tu yang kata wal farju yusaddiqu. Okey, au yukazibu, ataupun kalau hati tu hati yang takut pada Allah, dia tidaklah ikut. Tapi hati anak-anak kita macam hati kita juga, hati kaca, mudah berderai. Aduh, nak tengok wayang, nak tengok Hindustan. Sebab tu Bangla pun nampak handsome. Tak marah kita, Ustaz Razak punya handsome ni satu je isteri. Carilah aku, kan? Tak, dia carinya Bangla. Bukan salah kahwin Bangla, tapi macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana anak kita boleh berkawan dan berkahwin dengan Bangla ni? Mana dia jumpa Bangla tu? Apa kejadahnya? Tak fikir dah sekarang ni.
Kita tak fikir dosa pahala. Kalau kita fikir dosa pahala, kita akan fikir, macam mana anak aku jumpa budak Bangla ni? Bukan salah tau, selama dia orang Islam boleh kahwin. Tapi macam mana boleh jadi macam tu? Mojur kahwin. Kalau tak kahwin, jadi kawan aja, pasal muka macam Syahrul Khan. Lupa masalah dia ni ada visa, nak besok pasport, semua hilang kan? Yang penting dah jatuh hati, muka macam Syahrul Khan, nampak hidung tu macam tu, yang tu semua tak kisah. Nampak besarnya tu. Nauzubillah min zalik. Jangan ingat, jangan main-main. Jadi mata pun. Jadi tengoklah anak-anak muda kita gambar-gambar dalam Facebook. Game-game yang dia main tu kan, gambar perempuan pakai coli besar je. Bayangkan. Macam mana anak kita nak dapat petunjuk Allah Ta'ala, nak jadi anak yang baik, besok nak doakan kita. Besok atas kubur dia main game lagi. Tunggu kita ditanam tu main game. Malam pertama lepas tahlil tu main game. Tahlil pun tahlil apa kan main game tu. Kita mengharapkanlah kononnya dapat pahala dia. Tak pahala apa kita dapat. Kalau itulah anak lelaki, anak perempuan yang kita tinggalkan. Waktu kita mati itulah pakai tudung. Lepas tu macam mana? Ingat tu. Tengok perkara 9. Apabila bersyahwat kerana terlihat wanita lain, ini bagi orang yang dah kahwin lah, maka segeralah mendatangi isteri. Rasulullah SAW bersabda, itu gunanya ada isteri sebab kahwin. Jangan kata aku kebal, aku tak kisah, aku boleh hidup sendiri. Aku tak perlu pada perempuan. Perempuan kata aku tak perlu pada lelaki, aku iron woman, kata dia. Besi apa? Kan? Nabi tengok hadis ni. Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Hadis sahih ni jangan kata tak sahih. Kalau saya terjemah dia ikut sini memang menakutkanlah. Sesungguhnya wanita itu menghadap dalam rupa syaitan. Wa tudbiru fi surati syaitan, dan dia membelakang dalam rupa syaitan. Lain macam terjemah ni. Apa maksud dia? Pergerakan wanita ini bersertai dengan syaitan. Wanita yang keluar dari rumah dalam keadaan bertabarruj, dalam tidak menutup aurat, pergerakan dia sentiasa diiringi oleh syaitan. Syaitan akan menghiasi setiap pergerakan dia. Nampak dia menjadi sesuatu yang tertarik. Sampai kucing pun ikut dia nanti. Syaitan akan buat macam tu, apa lagi manusia. Dia akan sentiasa depan dan belakang. Kita jalan belakang dia, lain macam budak ni. Punya ketat seluar. Nampak pula tu pakai t-shirt, adik dia pakai lain macam. Depan tu Allah, yang cerita lagi macam-macam ada kat depan. Nampak semua, walaupun dia tak pakai, dia pakai pakaian, kita boleh tahu peha saiz berapa, pinggan saiz berapa. Betul tak? Punya ketat dia pakai. Tapi bertudung, tudung botol kicap tu lah, tudung atas kan? Botol kicap dia tudung tak? Tapi nampak tak cutting botol tu? Samalah dengan anak kita. Sama dengan kita. Tak maaf nak cakap, betul tak? Apa hukum dia? Allah kesian kita jadi lelaki kita habis kita. Semayanglah, datang main ngaji, pergi umrah, pergi duduk kat masjid surau, anak-anak dara kita macam tu gaya dia. Allahu Akbar. Fa idza absara ahadukum al-mar'ah falyati ahlahu. Kalau dia tengok perempuan, tertengok perempuan. Sebetulnya absara, dia kata fa idza basara, kalau basara dengan sengaja nak tengok. Absar ni terelak, tak dapat elak. Tiba-tiba ada perempuan cantik, cantiknya, tiba-tiba naik syahwat. Nabi kata cepat cari isteri kamu. Itu jalan nak menyelesaikan masalah. Jangan duk simpan. Siapa dia tu Siapa balik rumah tengok isteri aku, dengan dia tadi cantik lagi dia. Kadang-kadang dia dah jadi isteri orang. Untunglah kau isteri dia cantik, isteri kita tak cantik. Sebab tu saya pernah dengar seorang ustazah. Dia kata, kalau akak-akak dalam ceramah dia, kalau akak-akak semua tak nak suami akak kahwin, senang aja kata dia. Bukan kita nak lawan syariat, dia kata senang aja. Pastikan akak dan semua perempuan datang muka bumi ni keluar pakai tutup habis, mata je nampak dia biji. Jadi suami kita dia tak nampak apa-apa dah. Dia nampak kita je. Dia balik rumah tengok kita, dia tengok semua kita, dia keluar rumah dia nampak tak ada benda, semua mata dia biji, menakutkan. Tapi hari ni dia keluar, dia tengok, la ilaha illallah, betis dia cantik, betis isteri aku. Lengan dia, Allah, lagi hebat daripada muka dia. Pasal tu dia teringin nak kahwin lagi. Betul tak betul? Itu kata ustazah tu lah, bukan dalil.
Tu kata ustazah tu. Tapi ada munasabah dia kan. Kenapa lelaki ni jadi pelik sangat? Lelaki lain tengok bini kita, dia kata cantik bini kita, syaitan akan perhiaskan. Untung nak kau, isteri kau cantik, kata dia. Dulu kau kahwin tu cantik kan? Dulu dia cantik, sekarang aku tak nampak cantik dia. Aku nampak isteri kau cantik. Itu kerja syaitan. Itu dia kata mukbil mudbir. Dia akan ikut perempuan yang tak beriman, yang tak tutup aurat, dia akan ikut perempuan ni. Dan dia akan hiaskan, menjadi tarikan. Perempuan ni makin orang tengok, makinlah dia mengelenyar. Tadi aku pergi, semua orang tengok aku. Ingat tudung aku, tengok apa. Tak masalah kan, itu fitrah, ujian untuk wanita. Inilah yang menjadi masalah pada kita. Okay? Sebenarnya ada banyak lagi lah dalil-dalil larangan. Antara hadis yang mungkin elok saya kongsikan ialah apa dia? Ayyam mamra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin fawajadu min rihiha fahiya zaniyah. Tu berat tu. Bunyi akhir tu kan, ayat tu, hadis ni bahaya. Sekejap, saya cari hadis tu. Saya sebenarnya dah ada buat buku tentang wanita solehah ni. Tapi saya tak cetak-cetak. Okay. Nak tahu tentang aurat, siapa mahram tak mahram, boleh tengok dalam surah An-Nur. Surah 24 ayat 31. Tulis kat buku tu. Surah An-Nur ada sebut dengan wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Sampai ayat tu cerita pasal mahram. Dia boleh nampakkan perhiasan dia kecuali kepada suami-suami dia, bapa-bapa dia, bapa-bapa suami dia, anak-anak dia, anak-anak suami dia, adik-beradik lelaki dia, anak kepada adik-beradik lelaki dia, okey? Anak kepada anak lelaki kepada adik-beradik perempuan dia. Okey, contohnya kan, itu boleh. Kemudian Allah sebut satu lagi, Allah sebut wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan kau berjalan hentak kaki biar berbunyi gelang yang kamu tutup dengan kain kamu. Dulu Arab dia pakai gelang kaki, tapi dia tak nampak, tak tunjuk. Tapi bila dia berjalan tu bunyi. Nabi Allah kata itu pun jangan. Itu pun jangan ditunjukkan, sebab bunyi itu pun menyebabkan lelaki cari-cari siapa dia ni. Okey, siapakah mereka itu? Sampai itu sekali. Tengok ayat 24, ayat berapa tadi? Surah yang ke-24 ayat 31. Kemudian saya sebut hadis tadi. Okey, hadis tentang Asma. Bahkan dalam firman Allah Taala sebut fala takhda'na bil qawli fayatma'u alladhi fi qalbi maradun. Jangan bercakap dengan suara yang lembut-lembut dengan lelaki bukan mahram. Kalau ada keperluan bercakap, cakap dengan suara yang garang, yang serius. Jangan bercakap dengan suara lembut. Allah kata fala takhda'na, jangan kamu melunakkan suara kamu. Sebab tu sebahagian besar ulama mereka kata wanita tak boleh terlibat dalam pertandingan tilawah Quran sekalipun. Apakah yang dinilai dalam tilawah Quran tu? Suara yang lunak. Suara yang lunak bagi wanita itu adalah aurah. Sebab tu Tuan Guru Ni Abdul Aziz dulu tak benarkan ada qariah daripada Kelantan. Tapi orang tak setuju dengan dia. Tapi itu betul. Baca Quran pun orang, sedap suara dia. Wanita berselawat kan, sedap, siapa orang dia, sedap suara dia. Bila kata sedap suara, nak tengok orang dia macam mana. Cantiknya dia. Itu saya katakan, ingat tu, pakcik-pakcik yang suka dengar selawat tu, dia dengar selawat ke dia tengok orang yang selawat? Kan, berhati-hati. Sebab kalau orang suara tak sedap, orang tak tengok muka orang tu. Tapi kalau suara sedap, muka macam hantu pun, tak apa, suara dia sedap. Sebab Allah kata jangan lembut lunakkan suara. Sebab ada banyak penyakit, laki-laki hati dia penyakit. Kita ni ramai ni, kita duduk akhir zaman ni, banyak dalil. Okay? Ni dia. In ayyuma mar'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu riha fa hiya zaniyah. Mana-mana wanita yang memakai wangian, kemudian dia lalu di hadapan lelaki dan mereka dapat mencium baunya, maka dia adalah wanita yang melakukan zina. Dosa seperti melakukan zina. Kita pakai minyak wangi, apa tujuan dia? Biar berbau lah kan. Kalau yang bau tu suami kita tak apa. Kalau suami isteri pakai minyak wangi, malam-malam nak tidur jangan kata kau ni macam hantu pula wangi-wangi malam-malam ni. Tak, itulah isteri.
Kalau dia keluar rumah kata, jangan, abang bau saya, peluh saya bau busuk. Tak apa, ambil penghilang bau busuk, bukan minyak wangi. Kalau ketiak kita bau busuk, dia dulu kita ketiak apa dia pakai ubat ketiak tu kerja dia menghilangkan bau busuk, bukan mewangikan ketiak. Sekarang dia jadi pewangi. Betul tak? Baju basuh baju nak buat apa tujuan? Untuk hilang bau busuk, hilang kotoran. Sekarang baju basuh baju pun wangi dia berkekalan. Tak pakai minyak wangi, habis rosak kita. Siapa-siapa perempuan yang dia pakai wangi-wangian dalam apa bentuk pun, sehingga lelaki bukan mahram boleh cium bau dia, maka dia dapat dosa zina. Ini Nabi sebut ni, riwayat Imam Ahmad. Walaupun nak pergi kerja ke, nak pergi mana, ini pergi pasar malam nak beli ikan kembung pakai minyak wangi. Apa hal? Ikan kembung tu sengih, kata apa hal kau ni? Kita kata busuk dah ikan ustaz. Ikut tersengih je. Tak, dia sengih kat kau tu. Datang pakai baju tidur, wangi-wangi, baju ke kelawar tu pergi pasar malam. Oh, ikan pun takut. Sungguh ni. Besarnya dosa. Boleh tak pakai wangi-wangian? Boleh sangat. Dalam rumah. Ini balik bau belacan tu tak hilang lagi. Kan? Suami nak pegang pun bau belacan. Habis nak masak belacan je lah. Aku masak belacan, lepas masak tu kena pakai wangi-wangi. Jangan disimpan. Ini perkara berat ni, banyak sebenarnya isunya. Okey. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'ahu dzu mahram. Tidak boleh bersunyi-sunyian dua orang lelaki, seorang lelaki dan perempuan, kecuali mesti ada mahramnya dengan tujuan tertentu, bukan saja-saja boleh. Kalau ada keperluan dia pergi jumpa doktor, bawa isteri kita, isteri yang masuk jumpa doktor, kita kat luar duk main game, duk isap rokok. Dayu sungguh. Kan, biasa saya tengok macam tu, pergi klinik, bawa isteri pula demam sakit dengan baju tidurnya tak apa tu, kan, baju pun tak cukup sebegini. Isteri masuk dengan laki, doktor laki, suami kat luar nak isap rokok, dia keluar klinik, dia pergi jalan isap rokok. Apa berlaku dalam tu? Doktor tu laki tau, dia tak ada pernah ada dalil kata doktor je dia hilang nafsu, tak ada dalil, hadis palsu pun tak ada. Namanya doktor. Apa lagi jumpa momo, bawa anak perempuan kita, isteri kita, dah lah hukumnya dosa besar, bawa anak isteri kita pula, dia duk pegang, sudah pegang sini. Apa cerita kita ni sebenarnya? Tu masalah kita. Duk cara sangat sembahyang kita, alhamdulillah, tapi dosa-dosa ni banyak. Sembahyang kita bagus dah, tapi dosa banyak. Timbang-timbang kok sembahyang tak boleh nak bantu kita, sebab dosa ni banyak. Bahaya tu. Dok kira sangat nak ganti puasa ustaz, tak nak dosa. Betul lah, bagus lah tu. Tapi dosa yang tak tutup aurat ni lagi berat. Lagi berat. Tak ada pilihan. Ini masalah kita. Okey, kemudian sesungguhnya jika salah seorang daripada kamu ditusuk dengan besi, jeriji besi, lebih baik daripada kamu menyentuh wanita yang tidak halal bagi kamu. Salam-salam bagai. Anak-anak kita, saya pengalaman saya kerja di tempat ni, tempat korporat ni, bak sentuh menyentuh perempuan ni benda biasa je. Itu tanda kasih sayang, mesra. Makan satu pinggan dengan bini orang, suami datang hantar isteri naik motor, saya ingat hantar naik motor, siap topi keledar, suami yang buka. Bukan yang kita tak pandai, tapi kasih sayang lah kononnya, dia buka kawan tu. Suami start brum pergi, isteri cari kawan nak pergi makan, kawan lelaki nak sarapan pagi. Saya tanya dia, kenapa macam ni? Kenapa tak sarapan kat rumah? Tak sempat ustaz, suami saya pun tak sarapan kat rumah. Kalau kami masak-masak nanti tak sempat, nanti jam, lambat sampai pejabat. Habis kenapa makan dengan lelaki? Dia yang belanja. Budak perempuan mana nak belanja? Budak perempuan dia belanja suami orang. Suami kita belanja isteri orang. Kita bukan orang lain, kita ni yang ada isteri yang bekerja tu, tanya dia macam mana, tanya menantu kita kerja, kau ni perempuan, kau kerja, kau macam mana? Anak kita pula isteri dah ada, ramai pula dia bawa dia pergi makan satu pinggan pun ada. Ini maksud tak, kita kena lahirkan rasa kasih sayang macam adik-beradik dalam pejabat kita, baru boleh bersemangat bekerja.
Siapa yang bagi hukum tu? Sebab tu Allah suruh banyak perempuan duduk rumah. Bila perempuan keluar rumah, ni lah antara masalahnya. Bila perempuan rumah, laki je lah jadi masalah besar. Dia jadi syaitan. Ada je dia bagi alasan. Kalau datang pakai wangi, bagus hari ni, kau paling cantik hari ni. Meriah kita, semangat dia kata. Dia pujinya kawan tu. Betul tak? Saya pernah bercakap dengan seorang, buat kira-kira. Wanita yang bekerja, wanita yang tak bekerja. Mana lebih untung? Dia ni duduk rumah, suami bagi 200 je. Yang seorang lagi kerja gaji 5,500. Mana lebih jimat, mana lebih untung? Yang duduk rumah tu 200 dia boleh simpan duit tu. Yang 5,000 ni tak cukup. Yang itu dapat kenderaan dia semua. Baju dia boleh tak pakai setiap hari baju yang sama? Setiap hari baju mesti lain. Baju yang dia pakai bulan lepas, kalau kawan dia perasan, ni baju ni kau pakai bulan lepas, dia tak pakai dah. Betul tak? Perempuan kat belakang-belakang ni lah. Kalau kawan dia perasan, kau dah pakai baju ni bulan depan kan? Malu dia. Dia malu. Ini saya buat bancian sendiri ni. 5,500 tak cukup. Dia kata nak bantu suami kerja, nak bayar tu. No, tipu. Pandai syaitan menipu tak? Dia nak punya handbag dia dengan semua. Minggu ni beg mana, kena matching pula sedondong dengan tudung dia. Dia punya apa benda yang macam janggut berkilat-kilat tu, apa nama panggil? Itu pun tak boleh sama. Dah 3 hari kau pakai macam tu. Habis dia malu. Malu dia. Dia mau berhenti kerja. Mau berhenti kerja kalau kawan tegur. Apalagi kalau bos yang tegur, lagilah dia malu. Banyak belanja sebenarnya. Suami dia rasa kalau isteri kerja dia boleh sama-sama bantu saya. No. Allah, kita rugi dunia akhirat. Tapi kita nafsu kita tu kuat kan. Kita nak rumah kita macam orang lain, nak kereta, nak ada sofa. Kalau saya tak kerja, siapa nak buat? Saya nak bantu abang. Ini baik niat saya nak bantu abang. Saya tak nak susahkan abang. Kalau tak nak susahkan abang, redalah dengan apa yang kita ada. Itu yang sepatutnya. Bang, tak apalah bang, tak ada sofa, tak ada TV, tak ada masalah. Yang penting abang ada. Betul tak? Kita tak pernah sebut macam tu, angguk je. Tapi abang, saya tak nak susahkan abang, saya nak tolong abang. Saya tak boleh hidup macam ni. Kesian anak-anak semua kan. Kesian orang lain macam-macam ada, kita tak ada. Bagilah saya kerja, saya nak tolong abang ni, ikhlas katanya. Nah, ayat tu biasa dengar kan, pernah sebut. Aduh. Itulah sebenarnya perosaknya. Jahanam ni itulah dia. Perasaan itu yang syaitan tiupkan. Kalau saya tak tolong abang, siapa lagi? Saya faham abang dah susah payah kerja, tapi tak cukup bang, sebab nafsu saya besar bang. Saya nak tu nak ni. Itu dia tak cakap, itu simpan dalam hati. Kan? Patut dia beritahu nafsu saya besar. Tak aku saya nak tolong, kata dia. Penipu semuanya. Nauzubillah min zalik. Sebab tu kita sentiasa rugi. Nauzubillah. Itu realiti kan. Itu cerita tentang jangan pegang salam-salam pun tak boleh. Walaupun hari raya boleh, bukan main, nak main salam. Masalah kita tu lah, kalau tak salam kata sombong. Lepas tu kata ada ulama Mesir kata boleh, harus. Cukup je kata. Dia saya yakin kalau dia kata harus pun mesti ada sebab lah. Mesti ada sebab dan bagaimana caranya, wallahu alam lah. Tapi saya lebih yakin tak ada dibenarkan. Tak dibenarkan begitu. Kemudian tengok satu lagi perangai kita perempuan. Nabi kata la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Ini satu masalah besar hari ni. Rasulullah melaknat. Rasulullah ni yang jiwanya lembut, kasih sayang kan Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada ni satu disebut Rasulullah melaknat lelaki-lelaki yang menyerupai wanita. Anak kita lelaki ke perempuan? Tak ustaz, saya berharap sangat dapat anak perempuan. Harap sangat tak dapat. Boleh. Jadi dapat yang lelaki seorang ni kan. Yang tinggal baju perempuan pakaikanlah dia. Lama-lama jadi perempuan. Dia pun confused, aku lelaki ke perempuan? Dia confused. Satu masalah. Okay, walaupun budak kecil ingat, sama je peraturan dia. Sebab didikan tu bermula daripada kecil. Okey, pakaian.
cara bercakap. Kita tengok, ada lelaki yang lembut, memang ada, bukan semua lelaki kasar, tapi dia bukan perempuan. Lembut dia tu bukan perempuan. Dan Rasulullah melaknat wanita yang menyerupai lelaki. Sebab tu Allah kata laisa dzakaru kal unsa, laki tak sama dengan perempuan. Hari ni sama tak? Laki pakai seluar, perempuan pakai seluar. Laki pakai t-shirt, perempuan pakai t-shirt. Laki naik motor, perempuan naik motor. Semua laki bawa bas, perempuan bawa bas. Betul tak? Habis kita ni. Laknat. Buat maulidi Rasul bukan main gitu kan. Bagai sayang, cinta kan Nabi, selawat. Nabi tak suruh pun. Anda buat jugalah tanda sayang katanya. Tapi dilaknat, dia tak sedar. Dilaknat. Bukan saya ni. Hadis sahih Bukhari. Dilaknat wanita-wanita yang menyerupai laki, laki punya perempuan. Dalam riwayat lain, la'ana Rasulullah SAW ar-rajul yalbisu libasatal mar'ah wal mar'atu talbisu libasatal rajul. Okey, Nabi melaknat laki yang pakai pakaian perempuan, perempuan yang pakai pakaian lelaki. Sekarang ni kita dah macam dah boleh terima ada orang ni, orang yang jantina ketiga ni dalam diri kita. Tengok drama, tengok TV mesti ada puak ni. Mesti ada. Memang itu tujuan mereka, supaya kita boleh tutup mata terima kewujudan apa dia panggil, jantina ketiga. Jangan menghina dia, jangan marah dia. Dia pun manusia macam kita juga. Dia pun ada hak juga. Dulu pantang tu, dulu tak boleh ada kat kampung kita, ada seorang dah halau keluar. Betul tak? Sekarang berbangga. Sebab kita boleh ambil, kita ni sporting, kita ni fikiran terbuka. Masing-masing ada hak, ustaz, suka hati dia lah. Tak. Masing-masing ada hak dengan Allah, bukan dengan kita. Okay, jelas tak? Pakaian pun tak boleh. Okay, dilarang. Bab solid saya beritahu dah. Bab solid ada, Nabi kata. Nabi laknat lagi. La'anallahu al-washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al-mughayyirati khalqallah. Dengar tu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Allah melaknat wanita-wanita yang juru lukis kulit tubuh badan wanita. Buat tato. Dilaknat. Allah yang laknat. Wanita-wanita yang minta kulitnya dilukis, dilaknat. Wanita yang mencukur keningnya. Kening tang mana kening? Ramai kat atas ni weh. Kadang saya pun tak faham. Kau nak kening ke tak nak kening? Kening dah ada kau cukur macam tak nak, tapi kau lukis pula kat atas tu. Kau nak kening ke tak nak? Kalau dah ada pun ni Allah bagi tu. Nak ni kening ni cukur buat apa? Cukur kening, sambung bulu mata, maskara, apa nama dia? Apa nama dia? Betul? Dilaknat. Sambung rambut pun dilaknat. Dengan tujuan kecantikan. Wanita yang mengasah gigi untuk nampak cantik, bukan sebab untuk keperluan. Biar nampak cantik, maka dilaknat oleh Allah dan Rasul. Kerana mereka mengubah ciptaan Allah. Mereka tak redha dengan kejadian mereka yang Allah tetapkan untuk mereka. Ini buat cukur rambut orang tua pun ni, cukur kening ni, orang tua pun tak mengalah weh. Dia tak mau ketinggalan, dia pun cukur juga. Tengok bang-bang, suami-suami kita, isteri sayanglah kat ayah kita, sayanglah kat suami kita, kat anak-anak laki kita. Sebab kalau kita tak berubah, mereka tak akan dapat manfaat daripada apa-apa kebaikan yang kita buat. Buatlah tahlil tiap-tiap hari pun, sayang kat ayah, kita tak ikut peraturan ni, tak ada faedah. Betul, tak ada faedah. Yang faedahnya ustaz tu, guru yang datang makan tu, dia dapat duit sampul, dia dapat lah, dia untung lah. Kita apa dapat? Orang mati dapat apa? Sayang sangat tiap-tiap hari. Pergi kubur pun bersolek bukan main. Kan? Pergi kubur, ziarah mak ayah pagi raya, semua pakai baju raya. Kan? Siap buat kuih raya. Allahu Akbar. Okay, banyak lagi hadis banyak. Terlalu banyaklah. Allahu Akbar. Nabi kata al-mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladi. Wanita adalah ketua yang menguruskan rumah suaminya dan anak-anaknya. Itu kerja kita. Kerja kita bukan pengurus di pejabat. Hukum asalnya lah, kalau kita bekerja juga perlu kerja, maka kita kena jaga segala batas-batas peraturan Allah SWT. Okay? Nah, itu bab kahwin semua tu dah. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Saya nak cari tentang masalah apa dia, syarat-syarat pakaian lelaki dan perempuan. Mana dia?
Ada pantun untuk perempuan ni. Tak apalah. Pandai ke buat pantun lah. Okey. Tengok ni cerita ni, hadis Nabi ni. Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Ini cerita tanggungjawab isteri pada suami. Kalau boleh aku menyuruh seseorang manusia sujud pada manusia, pasti aku akan suruh isteri sujud pada suami. Tapi tak boleh. Tak boleh. Isteri macam mana pun baik jangan sujud pada suami. Suami jangan minta, "Engkau isteri aku sujud pada aku." Itu dosa besar. Boleh pada syirik. Nauzubillah. Tak boleh sujud kaki mak ayah pun. Cium kaki mak ayah pun tak boleh. Tak boleh. Cium tangan boleh. Peluk, cium pipi, cium lah. Yang kaki saya memang tak boleh. Dilarang dalam Islam. Jangan terkejut tengok orang Arab dia cium kaki mak dia. Biarlah itu Arab. Hindu biasalah. India lagi biasa kan cium kaki ni. Kau nak jadi Arab ke jadi Hindu ke nak jadi Islam? Tu beza tu. Ada satu hadis tu. Mana tadi? Ayyam mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Mana-mana isteri yang meninggal dunia sedangkan suaminya redha kepadanya, nescaya isterinya akan masuk syurga. Cari redha suami dalam keredaan Allah. Jangan dalam perkara maksiat. Ada suami yang jahil, dia redha isteri dia sebab isteri dia cari makan untuk dia apa semua walaupun buat dosa. Ada juga. Isteri saya artis Ustaz, dia mati tapi saya redha dengan dia. Macam mana kau redha dengan dia? Dia artis. Contoh kan? Okey. Ini bab kata Ustaz ni semua tak boleh. Tapi tu cerita dia. Nabi kata iza salat mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila telah perempuan tu dah mendirikan solatnya 5 waktu yang wajib bagi dia, puasa Ramadan yang wajib bagi dia, dia memelihara maruah dirinya, taat pada suaminya, dikatakan dia masuklah kamu ke dalam syurga, ikut pintu-pintu syurga mana yang kamu nak. Allah tak nak ke? Bang, saya nak masuk syurga, ikut pintu yang mana saya suka. Masa tu saya redha bang, walaupun kita susah, saya duduk rumah lah. Kalau saya keluar nanti belum tentu pintu-pintu tu terbuka untuk saya. Yang terbuka mungkin pintu neraka. Kalau saya kerja memang kita boleh beli kereta baru, tolong abang bayar bulanan. Kalau saya kerja mungkin kita beli sofa baru. Kalau saya kerja mungkin kita boleh pergi piknik, pergi bercuti macam orang lain. Tapi semua tu tak boleh tolong saya. Yang boleh tolong saya, abang redha saya, Allah redha saya. Allah redha dululah. Jadi saya duduk rumah sebab itu kerja saya. Abang okey ke? Jadi abang pun yang tak okey, habis aku teringin nak pakai kereta besar. Kalau aku harap aku tak boleh bayar, kau kerjalah. Kita sama-sama membangunkan ekonomi rumah tangga. Amboi pandainya ayat. Di ayatnya perempuan pun keluar. Awak tak malu ke nanti keluarkan saya naik motor je? Orang lain ni suami naik kereta, abang pun teringin nak, awak tolonglah saya. Kita tolong-menolong kan, Allah suruh tolong-menolong katanya. Tapi bukan dalam perkara macam tu. Ini contoh-contohnya. Allah senang masuk syurga perempuan ni. Tak payah pergi perang. Yang penting jaga. Kalaupun kerja kerana keperluan, mesti jaga. Tengok jenis-jenis pekerjaan. Kadang-kadang hari ni nak harap anak lelaki tak ada. Harapkan perempuan juga lah yang kena kerja. Jadi bagi kerja tu dia kena jaga banyak. Dia kena kerja, balik kerja. Jangan tempat yang bergaul lelaki perempuan. Kena jaga segala-galanya. Tak payah bersolek, berlakon semua, tak payah jadi artis. Awak pergi kerja ke pergi berlakon? Beza kan? Kena faham matlamat pergi kerja. Kerja kat kilang je, congok-congok tu kan, dalam tu pakai plastik biru semua kan, keluar rumah macam artis, keluar pejabat pergi macam artis. Kenapa? Tu kita kena fikirlah benda tu. Banyak lagi sebanyak hadis-hadis ni. Allahu Akbar. Saya nak cari mana tadi, ada lagi 6 minit je lagi. Tapi itulah ujian tu. Ada anak, ada isteri, ada anak, memang ujian. Belum tentu saya pun selamat, belum tentu lagi. Allahu Akbar. Salah satu contoh hadis tentang derhaka. Mana-mana wanita yang meminta talak daripada suaminya tanpa sebab,
maka Allah haramkan dia bau syurga. Okey, ada yang minta cerai daripada suami semata-mata dah jumpa mantan kekasih yang lama dalam majlis alumni sekolah. Ini satu kes yang berlaku. Dia berjumpa balik dengan mantan kekasih dia. Dulu dia cuba tackle lu, kaki tu tak pandang dia. Kaki tu kahwin dengan budak lain, kecewa dia kahwin dengan si Fulan ni kerana kecewa. Lepas tu dalam majlis alumni jumpa balik, mantan dia dah tak ada dah, isteri dia dah bercerai. Mantan dia pun kata, wah kau macam dulu juga Oh, dulu aku tackle kau. Apa salahnya, kita dah tua. Tinggal minta suami. Berlaku ni betul, benda betul ni. Sebab selama ni cinta tu sembunyi dalam hati dia, terpaksa kahwin lelaki lain. Sekarang dia dah jumpa dah mantan kekasih dia. Ada berlaku ni, betul-betul berlaku, bukan tak betul. Ni cerita betul ni. Minta bercerai. Ada yang minta cerai sebab tak dapat apa? Tak dapat hidup mewah dengan suami yang dijanjikan. Suami tabur janji, kalau kau kahwin dengan aku gini-gini, tak dapat, minta cerai. Aduh, itulah sebabnya. Okey, yang menyebabkan kita tak dapat bau syurga. Nauzubillah min zalik. Tengok kan? Kalaulah hidung si suami itu ada kudis, lau kana bi anfihi qurhatun tasilu qayhan, yang mengalir, kudis yang mengalir darinya, leher yang bernanah dan sebagainya. Kalau isteri itu menelannya, begitu dia jaga suami dia, dia belum lagi dapat menyempurnakan hak suaminya. Nabi tak suruh lah buat macam tu. Nabi tak suruh kita hisap menanah. Nak kata kalau kamu rasa kamu buat baik dengan suami, jangan anggap mudah. Alah bang, saya dah masak dah kan, nak tahu cerita Hindustan kejap pun tak boleh. Saya dah lipat kain kan, abang ni semua nak suruh saya. Suruh tu baguslah. Suami tu masih sayang kita, dia suruh. Kalau tak sayang, dia suruh orang lain masak untuk dia. Nak? Dia suruh orang lain basuh kain. Marah pula kita. Ini masalahnya. Kalau suami masih boleh menyuruh isteri dia, itu maknanya kita ada banyak peluang untuk dapat kebaikan dunia akhirat. Kalau dia dah tak nak suruh tu, maknanya paham-paham diri lah. Dia lebih banyak makan kat luar, lebih banyak buat dobi pun kat rumah pun ada mesin. Tak apalah, abang pergi kedai dobi tadi. Lain macam dah abang, kenapa? Tengok tu tuan-tuan, tengok ingat, berhati-hati. Balasan isteri yang derhaka. Kata Nabi SAW, ittala'tul jannah fara'aitu aksar ahliha al-fuqara wattala'tu fin nari fara'aitu aksar ahliha nisa. Saya telah melihat syurga, maka saya lihat saya dapati kebanyakan penduduknya adalah fuqara, orang-orang yang fakir. Dan saya melihat ke dalam neraka, maka saya menyaksikan kebanyakan penduduknya adalah wanita. Orang lelaki jangan senang hati. Kalau wanita ramai dalam neraka, bermakna lelaki juga akan bersama mereka. Lelaki bagi yang menjadi suami atau bapa pada isteri yang derhaka, anak yang derhaka, tidak akan terlepas diri. Jangan memang perempuan neraka, aku lelaki apa syurga. Dah, belum tentu. Okey, jadi beringat orang lelaki. Ni banyaklah peringatan daripada Allah dan Rasulnya. Nabi sebut tentang wanita yang maka tak dapat bau syurga. Kasiyatun 'ariyatun mumayyilat ma'ilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht al-ma'ila la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna ri'aha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Dan wanita-wanita yang berpakaian tapi bogel, macam sekarang ni lah, tak maaf, pakai nampak semua. Dulu nak ukur baju kena ambil tali tip, sekarang tak payah, tengok dia tahu dah. Aku tahu saiz berapa, S, XL apa semua dia tunjuk semua dah. Semua dia tunjuk, ketat, semua nampak. Berpakaian tapi bogel, ma'ilat, yang sentiasa melenggang-lenggok. Sebab tu gunanya kasut tinggi ni. Apa tujuan kasut tinggi? Apa tujuannya? Untuk jalan berlenggang-lenggok. Pakai selipar boleh lenggang-lenggok? Tak jadi Kasut tinggi boleh jadi, melenggok punggungnya kiri dan kanan. Okey. Berpaling. Okey, kemudian apa? Di atas kepala mereka seperti bonggol unta. Dia ikat rambutnya bonggol. Nabi kata macam bonggol unta. Bukan saya kata. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mendapat bau wanginya, walaupun bau wangi syurga tu beratus batu dah bau dah, tapi wanita ini tak akan dapat bau ni. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Hati-hati. Allahu Akbar.
Apa sebab wanita sikit dalam syurga? Sebab Nabi kata inna aqalla ahlul jannah nisa. Sebenarnya penduduk yang paling sikit dalam syurga ialah wanita. Apa sebabnya? Jadi ada orang tanya, wahai Nabi, apa sebabnya? Penyebabnya adalah kaum wanita yang masuk syurga itu adalah hawa nafsu yang mendominasi diri mereka. Terlalu ikut hawa nafsu dia. Tapi yang kata perempuan ada 9 nafsu, 1 akal, itu tak betul ya. Itu bukan hadis. Itu tak betul. Tapi memang dia ada banyak keinginan. Perempuan ni banyak keinginan dia. Semua dia nak. Kalau dia masak nasi tu, dia nak ada lauk tu, ada ni kan. Dia bukan, kalau kau buat kek dengan hias pula. Kita orang nasi, lelaki ni dapat nasi ada kuah, jalan makan lah. Orang perempuan dia tak cukup. Kalau dia pergi kedai, dia kata dengan kita nak beli apa, nak cari biskut je. Dia beli segala-galanya yang ada. Bukan perempuan sini lah, perempuan tempat lain kan. Semua je. Mula kata nak beli sikit je, nak beli telur apa je. Lelah kali dengan bergoh tandah apa semua dia jumpa habis. Kat rumah kan dah ada. Nak habis dah bang tu, nak rosak dah kata dia. Itu cerita dia lah. Nak habis masa dah. Habis dah pun masa. Allahu Akbar. Banyaklah Allah tidak melihat pada wanita yang tidak bersyukur pada suaminya. Sedangkan dia masih memerlukan suami dia. Itu maksudnya lah ada hadis sebenarnya. Allah alam bisawab. Jadi inilah dia perkara yang keberapa daripada buku yang kita belajar tadi? Perkara yang ke-9. Besok minggu depan kita cerita pasal rokok pula ya. Habis hari ni kaum ibu kena kan. Minggu depan kita kena dengan kaum lelaki pula. Tapi lain ni perempuan masa rokok kan. Allah, na'udzubillah min zalik. Okey, sekat tu saja. Saya minta maaf lah kalau ada yang saya tegur-tegur ni terasa jangan tak datang pula mengajuk ustaz ni ya. Jadi minta maaf banyak-banyak. Yang baik, yang benar tu pasti daripada Allah Ta'ala. Yang salah silap daripada saya minta maaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta